Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nufara Waida binti Muhammad Razi dan nombor matrik saya adalah KBN 2008-10093. Nama saya Atira Husna binti Alias. Nombor matrik saya KBN 2008-10050. Hai, nama saya Nurmisha Amira binti Saful Bahari. Nombor matrik KBN 2008-10002. Nadira binti Muhammad Saman Hilmi. Nombor ID KBN 2008-10045. Mari kita lihat apakah kegunaan anduh. Kegunaan anduh ialah yang pertama, mengampu bahagian yang cedera, yang kedua, menahan darah dan yang ketiga, membalut bahagian cedera atau patah. Seterusnya, jenis-jenis anduh. Terdapat 3 jenis anduh yang sering diketahui iaitu yang pertama, anduh besar atau lebar, yang kedua, anduh leher dan lengan dan yang ketiga, anduh segitiga. Kita masuk kepada balutan pergelangan tangan. Definisi: kecederaan pergelangan tangan terjadi disebabkan oleh pelbagai keadaan. Rasa sakit yang terjadi disebabkan dari kecederaan, contohnya terkehil yang terjadi secara mendadak. Selain itu, rasa sakit yang terhasil juga boleh disebabkan oleh penggunaan pergelangan tangan yang melebihi batas penggunaan sehingga menyebabkan tekanan. Balutan pergelangan tangan yang cedera dapat membantu meredakan rasa sakit sementara. Fungsi balutan pergelangan tangan: yang pertama, menutup bahagian luka, kedua, mengawal pendarahan dan yang ketiga, menghindari luka dari kecederaan yang lain. Hai, saya akan menunjukkan cara-cara membuat balutan pergelangan tangan. Yang pertama sekali, kita sediakan kain anduh. Yang kedua, sediakan pergelangan tangan tersakit. Yang ketiga, tarik puncak kain anduh dan letakkan di bahagian yang tersakit. Seterusnya, kita ambil bahagian kiri kain anduh, letak di bahagian sebelah kanan. Dan bahagian kain anduh yang sebelah kanan, kita letak di bahagian sebelah kiri. Okey, yang seterusnya, kemaskan kain anduh dan kita silangkan di belakang. Seterusnya, kita akan buat ikatan buku sila iaitu kiri di atas kanan. Dan juga kanan di atas kiri. Kemaskan dan tarik hujung puncak kain anduh dan kemaskan juga di sekitar pergelangan tangan tersakit. Dan balutan pergelangan tangan kita siap. Balutan kepala. Definisi: kecederaan kepala boleh berlaku sama ada tertutup atau terbuka. Kecederaan kepala tertutup ialah sebarang kecederaan yang tidak memecahkan tengkorak anda. Kecederaan terbuka mampu menembusi tengkorak dan mencederakan otak. Balutan kepala digunakan bagi membantu kecederaan kepala yang ringan sebelum dibawa ke hospital. Fungsi: yang pertama adalah mengawal pendarahan di kepala, yang kedua menghindarkan jangkitan di luka dan yang ketiga adalah melindungi luka dari kecederaan lain. Hai, hari ini kita akan membuat balutan luka di kepala. Okey, pertama sekali kita memerlukan kain anduh. Okey, yang kedua adalah bentangkan kain anduh. Seterusnya, lipatkan kain anduh dalam 4 atau 5 lapisan mengikut saiz kain anduh. Okey, lapisan yang pertama, lapisan yang kedua, lapisan yang ketiga, lapisan keempat. Hari ini saya akan buat 4 lapisan. Okey, kemudian
Letakkan bahagian lapisan yang dilipat tadi di dahi pesakit. Kemudian kemaskan dan ikatkan bahagian belakang. Okey, jika ikat terlampau ketat di kepala pesakit, berkemungkinan luka di kepala pesakit akan bertambah parah. Dan jika terlampau longgar ikatannya, pendarahan di kepala pesakit tidak akan berhenti. Okay, kemudian ikatkan di bahagian depan, di mana ikatan tu adalah ikatan buku sila, iaitu kiri di atas kanan dan kanan di atas kiri. Okay. Dan kemaskan balutan. Kemaskan di bahagian belakang, tepi dan juga di hadapan supaya nampak kemas. Balutan patah tangan. Definisi. Patah tangan adalah patah atau retak pada satu atau lebih tulang pergelangan tangan atau tangan anda. Kecederaan pada pergelangan tangan ini biasanya berlaku apabila seseorang itu cuba menahan diri mereka semasa jatuh dan mendarat dengan mendepakan tangan. Fungsi balutan patah tangan ini terdapat dua. Yang pertama, mengampu bahagian anggota atas yang luka atau cedera. Yang kedua, mengurangkan pergerakan serta sakit anggota atas. Hai, saya akan menunjukkan cara-cara balutan patah tangan. Pertama sekali, kita memerlukan kain anduk untuk letakkan pada badan pesakit. Kemudian, kain anduk ini letakkan kepada bahagian dada pesakit. Kita letakkan yang puncak ini di bawah ketiak pesakit dan kita kemaskan untuk menggunakan ini. Kita letakkan bahagian hujung ini di atas badan pesakit yang sebelah kiri ke sini. Okey, kita bagikan tangan pesakit yang patah ni pada 90 darjah. Lepas itu, kita kena bagi nampak tangan dia kepada bahagian tapak ni, tapak kain anduk ni. Lepas itu, okey. Lepas tu kita akan membuat ikatan. Sebelum tu saya nak kempaskan ni supaya bukan terikat. Dan kita kena ikat ikatan buku sila, iaitu kiri ke kanan dan kiri atas kanan dan kanan atas kiri. Okay, saya akan tunjukkan. Kiri atas kanan. Ketat ya. Dan kalau ketat, nanti berikan tekanan kepada pesakit. Dan kanan atas kiri. Lepas itu, saya akan ikat lagi sekali untuk kemasan. Okay. Yang bahagian lebihan ini kita letakkan simpulan dia di sini. Dan selepas itu, pesakit dia sedikit. Bahagian tepi ni, bahagian puncak ni kita kena bagi dia, pusingkan dia, kemaskan dan letakkan di sini, di bawah sini. Okey, kita kemas di sini. Dan selepas itu, kita kena bagi jari ni kita keluar sedikit supaya kita boleh lihat sama ada tangan pesakit itu bertukar warna biru ataupun tidak. Inilah hasilnya. Luka lutut. Definisi, kecederaan di lutut kaki sering terjadi akibat daripada pelbagai keadaan. Luka di kaki juga sering terjadi. Balutan ini digunakan untuk menutup luka dan mengawal pendarahan dengan menggunakan kain supaya terhindar daripada jangkitan kuman. Fungsinya, mengawal pendarahan, menghindari jangkitan kuman dan menggalakkan pembekuan darah. Di sini, saya menggunakan kain anduh untuk menutup luka di bahagian lutut pesakit. Mula-mula, kita akan balut luka pesakit bermula dari bahagian depan lutut.
Balutan ini tidak boleh dilakukan terlalu ketat kerana akan memberikan rasa ngilu kepada pesakit. Balutan ini juga tidak boleh terlalu longgar kerana risau tidak dapat menghentikan pengaliran darah pada pesakit. Setelah selesai, ikatkan kain anduh agar tidak terlerai.